Apalagi yang lain kalau dari saya cukuplah buat sahabat-sahabat lain lagi banyak boleh menghurai ya. Sampai apa lagi tadi, ya Cik Lee yang bangkitkan apa tadi, maukan kita menerangkan kedudukan kita ya. Betul Ustaz. Cik Lee tanya saya apa, kalau macam kami ni tak bertanding, kena bertanding kan. Sahabat-sahabat, tuan-tuan pun dah diberitahu bahawa tentang pencalonan, dan kita beri 10 hari. Diberi 10 hari dan pada 19 Mei akan dibuat keputusan siapa yang bertanding dan ya yang tidak. Jadi beginilah ringkasnya. Kalau saya mengecewakan tuan-tuan sekali lagi, bahawa insyaAllah pada tarikh tersebut atau lebih awal daripada itu kita akan mengisytiharkan pendirian kami ya. Dan kami ini, maksud saya sebagai satu pemikiran, satu gerombolan, satu kecenderungan ya, yang tuan-tuan sebutlah nama apa pun progresif, profesional, J-Bond, apa lagi tuan-tuan tak apalah semua tu, tapi pokoknya kita akan buat keputusan itu setelah tamatnya tarikh 19. Dinginnya sudah duduk lah. Okey, baik, saya ingat itu saja. Saya rasa ada lagi buka-buka yang lain, tapi cukuplah sekadar itu. Saya mudah-mudahan saya telan dengan kita menelan segala semua ini memungkinkan insya-Allah. Satu lagi last perkara yang saya nak sebut, saya ulangi perkara-perkara ini. Ini bukan cara saya, bukan perkara yang mungkin tuan-tuan nak dengar sangatlah, tapi saya masih lagi punya harapan bahawa Allah akan menjinakkan kembali hati-hati ini dan mempertautkan kembali hati-hati. Kecuali lah kalau tuan-tuan sudah pecah syukur ni. Kalau tidak, semua kita kena ambil. Maksudnya saya tidak mau kita, bukan perkara tentang perbezaan dan ikhtilaf ini sangat baik kita urus. Yang mesti wujud dalam sebuah organisasi. Perkara tentang semak imbang dalam organisasi ada satu perkara yang positif tentang dinamika dan dinamisme sebuah parti. Jangan dimaksudkan wahdatul fikrah itu semua bakat tubut bakat jadi, bukan begitu maksudnya. Jangan silap faham. Dengan wujudnya ikhtilaf dan kita urus ikhtilaf ini dengan baik, akan menjadikan parti kita sangat luar biasa, berbeza dengan muaskar jahiliyah di luar sana. Kita punya, ini perkara saya minta Dr. Mujahid untuk uraikan. Tetapi yang saya sebut akhirnya Ustaz, dengan izin 2 minit, seminit. Tidak ada siapa pun yang akan dapat menyatukan hati-hati ini kecuali Allah. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Jadi saya pernah minta Mursyidul Am, minta presiden dan muktamar, tuan-tuan ingat saya berucap begitu. Hanya presiden dan muktamar dan sekarang ini almarhum Mursyid lah yang akan dapat menyatukan hati-hati. Saya kembali untuk menerima hakikat bahawa hanya Allah saja yang akan menjinakkan kembali hati-hati ini. Ya, kita berikhtilaf sementara dalam beberapa persimpangan. Tetapi kalau benar-benar perjuangan ini adalah ikhlas, redha Allah yang dicari, bukan redha manusia, sangat susah sebenarnya. Saya ambil sikit lah Ustaz. Saya terbaca ni kalam Fudail Ibn Iyad. Kita senang bercakap tentang orang politik, bahasa ini yang paling susah sekali. Saya tak tahulah nak baca ke tak baca, tak baca korang. Baca juga? Saja je nak test tu. Tarkul amalin min ajlin nas riya wal amalu min ajlin nas syirkun. Orang politik ni paling suka sahabat-sahabat sekalian. Kita orang politik yang sentiasa dikekang dengan berbagai perhitungan dalam beramal. Bermakna kalau semua kita benar-benar ikhlas pada Allah dalam perjuangan ini, ya kita bertarung, ya kita nak berjawatan, ya kita mau sebagainya, itu adalah mungkin hak juga dalam kita, dalam sabiqul khairat, dalam kita berlomba untuk mencari ridha Allah, menjawab jawatan kerana amanah. Tetapi pada waktu yang sama juga kita diingatkan oleh kalam Fudail bin Iyad ini, meninggalkan satu amal kerana manusia riya,
melakukan satu amal karena manusia syirik. Dan beliau menyebutkan wal ikhlasu ay yu'afiqallahu minhuma. Allah akan menerima akan amal-amal kita dengan keikhlasan kita. Jadi saya sebutkan akhirnya doalah kita bersama, kerana yang memberi, yang akan menyatukan hati-hati kita Allah. Nak tanya, apa yang kita dalam doa untuk sahabat? Bukan setiap kali sehari itu, tuan-tuan. Kalau boleh setiap waktu, waktu salat. Habis saja salat, ya Allah, ampun dosaku, dosa ibuku, dosa istriku, anak-anakku, sahabat-sahabatku. Kau pertahankanlah hati-hati ini, ya Allah. Itu doa setiap seorang kita. Bukan setiap hari, setiap waktu solat kita berdoa. Itu etikat kita. Sebab sekalian, semua kita sayang pada parti ini. Kalau apapun perbezaannya, kita yakin perbezaan itu akan dapat kita urus dengan baik. Kita bukan nak perdamaikan begitu saja, tidak. Tetapi dengan perbezaan itulah kita akan maju. Dan tuan-tuan bijak membuat pilihan nanti, supaya gandingan itu akan merupakan gandingan yang membawa quwwatul anasirul jamaah, kekuatan anasir dalam jemaah ini yang akan membawa dan melonjakkan kita dalam pencapaian yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Saya nak ajak soalan-soalan tu saya dah kumpul. Soal wala tadi, sebut wala. Kebetulan perkara tu berlaku di Pulau Pinang, saya selaku Timbalan Suruhanjaya. Apa yang dibuat oleh pemuda dari sudut, dia meletakkan syarat, dia tak kata boikot. Dia letak syarat selagi tak minta maaf, dia takkan bekerja. Mak Tampoh pun kata begitu kepada kawan selagi tak minta maaf. Cuma saya agak cuba memahami sebenarnya. Kita dengar wala ni selalu sangat. Kalau kita ni dianggap tak wala dan sebagainya. Tapi keputusan PAS Pusat pada 13 April itu jelas menyatakan bahawa kita menyokong calon daripada Pakatan Rakyat, tak kira siapa, daripada PKR. Benda tu terang jelas. Kami tak pula letak syarat, melainkan dia minta maaf contohnya. Dan apa yang bagi saya perkara yang agak orang kata kita nak sebut bahasa kasar, apa yang kita meluat ni sebenarnya ialah dia menjadikan persepakatan ini sebagai tebusan. So this is the problem. Dia jadi sebagai ransom. Ya, dia blackmail. Kalau tak ni, saya kalau kata AMK ada masalah dengan muda, kasapilah, tak ada masalah. Tapi jangan jadikan kesepakatan sebagai tebusan. Yang ni saya marah. Sama juga Mak Tampoh. Dia tak setuju, Kak Wan kata okey, fine. Saya tak kata tak boleh, tak setuju. Tapi menjadikan PRK di atas risiko keputusan besar yang telah dibuat, bagi saya ini mendengkelkan dan menjengkelkan. Itu maksud saya. Saya tak kata tak ada masalah, ada masalah. Tapi jadi ini sebagai tebusan, itu cukup memalukan kita. Itu saya punya. Jadi saya tak tahu yang tu walak ke apa. Wallahu a'lam. Kemudian saya nak tadi disebut cerita apa ni, Ibrahim Pendek tadi tu. Ringkasnya cerita Ibrahim Pendek ni. Dalam PAH ni semua orang berperanan. Dari sudut semangat perlembagaan, dia tidak ada istilah profesional ke ulama. Ini pun saya tak suka guna naknya. Saya tak pernah mengatakan saya ulama dan saya tak pernah menyatakan saya profesional, tapi saya bangga di seluruh dunia saya adalah ahli PAS. Saya kata begitu. Itu yang semangat kena ada pada kita. Jangan beda-beda aku profesional, aku ulama, aku itu, aku ulak dalam semua, aku baru nak start, ustaz. Tak payah. Kita ahli PAS dan kita mesti berbangga sebab kita organisasi. Istilah ulama yang dipakai dalam organisasi kita, dia bersifat institusional. Ya, dia bersifat institusi, makna adanya dewan ulama, adanya majlis syura. Tapi itu tidak pernah memberikan dia satu keistimewaan. Siapa kata ulama ada keistimewaan? Bagi tahu saya. Mana dalam perlembagaan kata kalau hang ulama ada keistimewaan? Dewan ulama bertanggungjawab kepada
muktamar. Apa dia buat? Apa aktiviti dia? Majlis Syura bertanggungjawab. Walaupun mereka itu ulama di dalam tu sebab syarat dia masih khusus, tapi itu bukan bermakna mereka tidak boleh dipersoalkan. Tapi orang kita kadang-kadang jahil. Saya sebut ulama, dia tak boleh beza antara ulama sebagai individu dan ulama sebagai institusi. Saya berani kata dalam organisasi kita, ulama adalah institusi. Dan dia tertakluk kepada perlembagaan parti dan tidak boleh membezakan dia lebih pada orang lain.